Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua murid-murid tahun 4. Kita akan mulakan PDPR kita pada pagi ini dengan kelas Bahasa Melayu. Kita mulakan dengan bacaan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, hari ini kita akan fokus kepada kemahiran membaca, kemahiran mendengar, kemahiran dengar tutur, kemahiran menulis. Ya. Perhatian kepada semua murid-murid, sila buka buku teks, buka surat 115, 116, 117, 118, 119. Pada minggu lepas, kita sudah pun selesaikan pada muka surat 112, 113 dan 114. Kepada murid-murid yang tidak menyiapkan lagi kerja tersebut, dimohon untuk segera menghantar tugasan dan letak di pondok pengawal. Okey. Untuk aktiviti hari ini, kita akan tengok pada unit 17, teknologi dalam kehidupan. Kemahiran yang akan kita belajar pada unit 17, muka surat 115 adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Mendengar dan bertutur. Berdasarkan kepada petikan, tajuknya adalah tempat letak kereta mesra pengguna. Pada suatu hari, Zara menonton kembali rakaman video yang dirakam semasa berkunjung ke sebuah pasar raya. Okey, awak diminta untuk mendengar maklumat yang cikgu sampaikan, kemudian baca semula perkataan ataupun rangkap yang telah cikgu bacakan tersebut. Ini merupakan kemahiran imla, maksudnya bila cikgu baca, awak sebut. Okey, untuk gambar yang pertama, isi yang pertama dibagi dekat sini, melihat papan tanda elektronik menunjuk bilangan ruang letak kereta yang kosong. Okey. Siapa yang dalam peringkat yang pertama, siapakah orangnya dekat sini? Zara. Jadi, Zara melihat papan tanda elektronik. Okey, ingat tak lagi minggu lepas cikgu ajar macam mana kita nak bina ayat? Dalam membina ayat, yang pertama mestilah subjek, itu orang. Orang tu Zara. Zara itu orang. Apa aktiviti yang dia buat? Dia buat melihat. Zara melihat. Apa yang dia lihat? Zara melihat papan tanda elektronik. Yang nombor 2. Okey, menunjukkan bilangan ruang. Ini merujuk kepada papan tanda elektronik ni dekat sini, papan tanda elektronik. Papan tanda elektronik menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang kosong. Titik. Okey, untuk aktiviti muka surat 115, tulis soalan ni, tajuknya tempat letak kereta mesra pengguna. Salin semula. Pada suatu hari, Zara menonton kembali rakaman video yang dirakam semasa berkunjung ke sebuah pasar raya. Titik. Kemudian sambung ayat itu dengan gambar yang pertama ini. Zara melihat papan tanda elektronik. Titik. Papan tanda elektronik menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang kosong. Titik. Itu sahaja yang awak kena tulis untuk aktiviti muka surat 115. Untuk gambar kedua, ketiga, keempat, tak perlu buat. Boleh faham? Okey, baiklah. Jika sudah faham, kita bergerak kepada muka surat 116. Okey, 116. Tulis tajuknya adalah telefonku, tulis tarikh, tulis hari dengan kemas. Kebanyakan buku-buku yang cikgu tengok, tulisan awak cakar ayam. Apa itu cakar ayam? Tulisan tidak cantik. Okey, tujuan kita menulis supaya orang lain mudah faham apa yang kita tulis. Okey, pastikan tulisan awak kemas dan cantik. Okey? Okey, telefonku. Dalam
Perenggan ini ada 3 perenggan. Rangkap yang pertama, rangkap kedua, rangkap yang ketiga. Rangkap pertama telah pun penulis buku teks telah selesai tulis maksud rangkap pertama. Awak cuma kena tulis rangkap kedua dan rangkap ketiga sahaja. Berdasarkan rangkap kedua, oh telefonku, murninya jasamu saat aku kerinduan. Ibu bapa yang berjauhan, kau hulurkan tanganmu memperdengarkan pesanan buat mewarnai kehidupan. Ini maksudnya, maksud rangkap kedua, telefon mempunyai banyak kegunaan. Dia beritahu sini tak? Murninya jasamu. Maksudnya banyaknya jasamu, banyaknya kegunaan. Okey, rangkap yang ketiga, oh telefonku, beruntung sungguh nasibmu. Dibawa mengharungi dunia bersuah foto. Suah foto tu apa? Selfie lah. Okey, sini sana suah foto tu bahasa Melayu punya, bahasa Inggeris selfie. Merakam saat indah buat tatapan mata jadikan kenangan. Okey, Cikgu dah pun selesai cuba memudahkan awak. Maksud rangkap ketiga, telefon boleh dibawa ke mana-mana dan boleh digunakan untuk mengambil gambar. Okey, untuk lengkapkan latihan ini, tulis tajuk dia, oh telefonku, tulis tarikh, tulis hari, kemudian tulis soalan ni saja. Jawapan ni saja. Masuk rangkap kedua, masuk rangkap ketiga, tulis. Ini saja. Boleh faham? Tak perlulah salin semua ni. Okey. Yang ketiga, tidak basah lagi kasutku. Yang ini awak perlu murnikan. Awak perlu murnikan. Okey, kita belajar dahulu. Yang pertama, ada kasut tersebut diperbuat daripada getah. Titik. Dia kena ada titik kat sini sepatutnya. Okey, memang selesa. Ini kena pembuka kata. Ada 2 koma atas. Pembuka kata memang selesa. Encik. Tetapi mudah basah apabila mengkena apabila terkena air hujan. Okey, ini tutup kata. Balas Puan Zurah. Ini encik ni I sepatutnya huruf besar. Cik. Jika begitu, saya mengsyorkan, SYOR, mengsyorkan, membeli penyembur kalis air. Okey, wah bagusnya penyembur ini. Titik. Bagaimanakah menggunakannya? Tanda soal. Kat sini tanda soal. Bila ayat tanya, tanda soal. Okey. Untuk aktiviti 117, cikgu cadangkan kat siapa aktiviti ni cikgu minta awak hanya untuk baca saja. Tak perlu tulis dalam buku. Okey. Cukup sekadar awak kenal pasti mana satu tanda soal, mana satu titik, mana satu pembuka kata. Boleh? Okey, yang pertama tadi yang kat sini sepatutnya titik. Yang sini buka kata, dekat sini hujung sini tutup kata. Wah, bagusnya penyembur ini. Titik. Bagaimanakah menggunakannya? Ini ayat tanya ni. Di kanan ada tanda soal. Memakainya seperti biasa. Okey. Kamu boleh memakai ini ejaan ni salah ni. Memakai, MEMAKAI. Memakai. Okey. Untuk aktiviti ni tak perlu salin dalam buku. Awak hanya baca saja dan kenal pasti mana satu yang salah, mana satu yang betul. Itu saja. Okey, tak perlu tulis dalam buku. Okey, aktiviti seterusnya. Okey, seni bahasa robot impian. Okey. Awak kena ubah suai cerita Fika kepada cerita Zara. Hai kawan, nama saya robot pengelak. Saya dicipta dengan teknologi moden. Saya mampu, nampak tak ni? Saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Meringankan tugas membersihkan rumah. Kan? Cara awak nak buat satu karangan, berdasarkan cerita Fika, awak ubah suai kepada cerita awak sendiri menggunakan alat yang lain pula. Okey, saya mampu mengemop lantai setiap hari. Saya berupaya membersihkan permukaan lantai dengan baik. Saya berupaya menyedut segala kotoran. Yang sini menyedut kotoran, yang ini membersihkan lantai. Mop mestilah guna untuk lantai. Yang kedua,
Apabila terhalang, saya akan bertukar arah. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Just awak cuma pindahkan maklumat itu sahaja. Okey, yang seterusnya, badan saya berbentuk bulat nipis. Badan saya berbentuk segi empat dan lebar. Bentuk saya ini memudahkan saya membersihkan lantai dengan baik. Okey, untuk aktiviti ini, tulis tajuk dia robot impian. Kemudian, yang ini awak kena tulislah. Ini pastikan satu perenggan. Cerita Zara, hai kawan-kawan. Satu perenggan. Ini pun satu perenggan. Satu perenggan dan satu perenggan. Okey, cikgu terpaksa bergerak laju untuk mengajar awak sebab silibus bahasa Melayu sangat banyak dan kita perlu kejar. Sepatutnya subjek bahasa Melayu kita akan belajar setiap hari. Selama 4 hari sekurangnya seminggu, tapi sebab PDPR kita berjumpa 1 kali 1 minggu, jadi cikgu terpaksa cepatlah. Untuk awak tulis aktiviti ni nanti, awak boleh pause, stopkan dulu cikgu punya ni, awak ulang balik. Okey, seterusnya aktiviti terakhir adalah tata bahasa. Okey, kat sini menggunakan ayat tanya. Okey, alat ini berfungsi menyemburkan air mengikut masa. Jadi mestilah tanya apakah fungsi. Dia tanya kat sini fungsi. Kata kunci dia fungsi. Jadi apakah fungsi? Okey, kat sini dia bagi tahu apa? Sebanyak 2 kali. Banyak mana? Berapakah? Okey, berapakah jumlah siraman sehari? Okey, mula pukul 8 pagi sampai 7 malam. Bilakah siraman akan bermula? Okey, boleh? Ayat tanya mesti ada tanda soal. Dan di hadapan dia kena ada kata tanya. Apakah, siapakah, manakah, bilakah, bagaimanakah. Bilakah ni merujuk kepada masa. 8 pagi, 9 pagi, petang, siang, malam. Okey. Berapakah ini merujuk kepada nombor. Berapakah umur kamu? 10 tahun. Berapakah berat badan awak? 5 kilo. Itu berapakah. Untuk aktiviti ini, awak tulis balik dia punya tajuk dia, mudahnya menyiram. Kan ambil dialog Alif dengan Ayah. Wah, bagusnya alat ini. Apakah fungsinya? Kemudian Ayah pun jawab. Okey. Kemudian sampai tetapnya awak ambil balik yang Alif dengan Ayah, soalan, jawapan, soalan, jawapan. Alif, Ayah, Alif, Ayah, Alif, Ayah. Boleh? Ataupun untuk memudahkan awak, cikgu cadangkan kalau rumah siapa ada printer, boleh print bahan ni. Okey, dan tampal dalam buku cantik-cantik. Tulis bagi cantik. Untuk semua aktiviti ini, cikgu cadangkan buat dalam buku tata bahasa. Bagi murid-murid yang tak ada printer, tak perlu print. Okey, tak perlu print. Tak perlu cetak. Awak tulis sahaja jawapan dia sahaja. Boleh faham? Okey, boleh faham? Okey. Tulis cantik-cantik. Jangan terburu-buru. Okey. Cikgu ulang balik, tulis tarikh, tulis tajuk, baik-baik. Untuk aktiviti ni, tulis balik sampai gambar yang pertama sahaja. Untuk aktiviti kedua, telefonku, tulis rangkap kedua, rangkap ketiga. Untuk aktiviti yang ketiga ini, muka surat 117, tak perlu tulis, hanya sekadar baca sahaja, kenal pasti. Dan murnikan edit tu, kenal pasti mana titik, tu saja. Untuk aktiviti seterusnya, seni bahasa, robot impian, awak tulis balik ni. Perenggan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey. Dalam buku tata bahasa yang akhir sekali, mudahnya menyiram, awak ambil balik Alif, awak ambil ni soalan dia. Ayah ambil balik yang ini. Alif, ayat tanya dia, apa yang ayah dia jawab. Alif, apa yang Alif tanya, apa yang ayah Alif cakap. Sampai 7 malam ni. Okey, baik. Boleh faham? Boleh faham? Okey, sebarang masalah boleh berhubung terus dengan cikgu. Tak perlu susah-susah. Aktiviti cikgu
Tak faham boleh tanya cikgu atau rujuk modul. Yang modul yang ni cikgu akan masukkan dalam grup kelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.